Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, kita nak sambung contoh, okay, masih dalam subtopik 6.1, kuantiti yang diwakili oleh kecerunan graf. Okay, kita nak tengok contoh yang kedua. Okay, contoh yang kedua, dia kata, diberi graf jarak masa, okay, masih jarak masa bagi sebuah kereta, hitung laju kereta dalam 20 minit pertama. Okay, mana 20 minit pertama? Ni. 20 minit pertama. So kita selesaikan. Laju maksudnya dia nak cari kecerunan. Okay. So A, formula kecerunan. Ni M, kalau tak ingat, Y2 tolak Y1 bahagi X2 tolak X1. Okay. So kita labelkan. Okay, ni. Oh, sorry. Kita label dulu sini. Apa koordinat kat sini? 0, 4. Okay, apa koordinat kat sini? 20, 16. Kita label. Ni sini ke sini. Dia bergerak dari 4 ke 16. Jadi maksudnya X1, Y1. Sini X2, Y2. X2 20, Y2 16. Okay, bila kita selesaikan, kita dapat, okay, Y2 tolak Y1 kan? Y2 16. Y1 4 bahagi X2 20, X1 kosong. Okay. So selesaikan. Okay, 16 tolak 4 12 bahagi 20 tolak kosong 20. Okay, kita selesaikan. 12 bahagi 20, kita dapat 12 bahagi 20. Kita dapat 0.6. 0.6. Okay. Kalau awak nak tulis unit, unitnya adalah kilometer per minit. Okay. Itu untuk A. Okay, sekarang untuk B, laju kereta dalam 30 minit terakhir. Terakhir. Maksudnya ni. Biasanya yang sengit-sengit ni. Okay, ni awak tengok 90 tolak 60. Ni 30. Okay. Jadi kalau kita kira, letak sini soalan B. Okay, laju berapa 30 minit terakhir. Okay, mula-mula kita label. Berapa koordinat kat sini? Okay. 90, kosong. Okay. Berapa koordinat kat sini? 60, 16. Okay. So, kita letak X1, Y1, X2. Kat mana 1, 2? Okay, dia bergerak macam ni. Sini ke sini. Dari sini ke sini. Bermaksud ini X1, Y1. Sini X2, Y2. Okay. Lepas tu kita selesaikan. Okay. Laju maksudnya cari kecerunan kan. Okay, Y2 adalah 0. Tolak Y1 16. Okay, per X2 90. X1 60. Jadi kita dapat negatif 16 bahagi 30. Okay, sama dengan, tekan kalkulator, 16, kita dapat negatif 0.533. Okay, ni ambil ni lah, 3 lebih baik. Kalau 4 angka berhenti pun lebih baik. Okay, awak harus ingat kalau laju kan, laju jawapannya negatif kan, ni negatif 0.5. Tak boleh tau. Okay, kena tulis semula laju sama dengan 0.533. Mesti positif. Laju mesti positif. Okay. Nak tulis unit. Apa unit? Kilometer per jam. Per minit, sorry. Ni minit. Okay. Kilometer per jam ke kilometer per minit ke, bergantung kepada soalan. Sekarang soalan dia tak mention apa-apa kan unit. So kita ambil je lah kilometer minit. Okay. Dah selesai untuk soalan B. Ingat laju mesti positif. Okay, sekarang kita cari purata laju. Okay, C. Purata laju maksudnya jumlah jarak bahagi jumlah masa. Okay, tulislah purata laju. Laju sama dengan jumlah jarak bahagi
jumlah masa. Okey, jumlah perjalanan awak berapa? Tengok ya. Sini ke sini. Maksudnya ni kan? Ni. 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 Jumlah jaraknya berapa tu? 16 tolak 4 kan? So kita tulis macam ni. 16 tolak 4. Okey, tambah. Okey, lepas tu dia berhenti. So, kita kira lah tak ada jarak sebab dia berhenti. Lepas tu dia dari sini dia pergi ke sini. Berapa jarak sini ke sini? Maksudnya 16 sampai kosong. Maksudnya panjang ni kan? So panjang ini adalah 16. Itu maksud jumlah jarak. Okey, jumlah masa dari mula perjalanan sini sampai ke sini berapa? 0 hingga 90. Jadi okey, 90 kan? Tetapi awak kena tengok soalan awak ni. Soalan kata puratur laju dalam kilometer per jam. Ni awak kena tengok ni yang cikgu cakap tadi. Kilometer per jam. Awak punya graf adalah kilometer per minit. So minit ni kena tukar ke jam. Okey, tadi berapa ni? 90 kan? Okey, minit tukar ke jam 90 bahagi 60. Baru awak akan dapat jam kan? Okey, yang atas tadi memang kilometer. Ini yang kena hati-hati. Kena tengok soalan. Jadi, ni faham 90 bahagi 60 sebab kita nak tukar minit kepada jam. Okay, so, bila kita ni 16 tolak 4 kita dapat 12. 12 tambah 16 kita dapat 28. Okay, unitnya kilometer. Bahagi 90 bahagi 60. Kita dapat 1.5 jam. So, bila kita selesaikan 28 bahagi 1.5, kita dapat 18.666667. Banyak. Kita ambil 4 angka berhenti. 18.67 kilometer per jam. Samakan dengan soalan. Okey? Dah selesai. Okay, sekarang kita tengok contoh yang ketiga. Okay, contoh ketiga. Graf di bawah menunjukkan graf laju masa. Tengok sekarang ni graf laju masa. Laju masa. Tengok betul-betul. Ini meter per saat. Ini saat. Okay. Bagi suatu zarah dalam tempoh berapa saat? Ni 12 saat. Ni 0 sampai 12. Maksudnya 12 saat. Okey, so dia kata hitung kadar perubahan laju. Apa maksud kadar perubahan laju? Maksudnya kecutan. Okey. Dalam 2 saat pertama. Kat mana 2 saat pertama? Ni. 0 hingga 2 ni. Ni. Inilah maksud 2 saat pertama. Kalau awak tak sure. Ini 2 saat pertama. Okey. Okey, 2 saat pertama. Okey, maksud kadar perubahan laju kecutan kan? So, sama juga macam yang sebelum ni. Kita guna formula M sama dengan Y2 tolak Y1 bahagi X2 tolak X1. So, kalau kita ni, okey, 2 saat pertama, kita label okey, ini sini adalah 04. Sini adalah 2.24. Okey, label. Dia bergerak dari sini ke sini. Bermaksud sini adalah X1, Y1. Sini adalah X2, Y2. Okey? So, kita ganti masuk dalam formula ni. Y2. Y2 adalah 24. Tolak Y1 adalah 4. Bahagi X2 adalah 2. Tolak X1 adalah 0. Okay, so bila kita selesaikan 24 tolak 4 kita dapat 20. 2 tolak 0 kita dapat 2. Okay. So selesaikan 20 bahagi 2 kita dapat 10. Inilah kadar perubahan laju awak untuk 20 saat yang pertama. Okay, kalau awak tanya unit, unitnya adalah meter per saat ni, negatif 2. Negatif 1 maksudnya laju. Negatif 2 maksudnya pecutan. Okey? Kita tengok ni selesai ni Ni kadar perubahan laju 10 meter per saat negatif 2. Meter per saat kuasa 2. Okey. B. Okay, B soalannya adalah
tempoh masa zarah itu bergerak dengan laju seragam. Mana laju seragam? Ni. Tengok, ini kan laju dia 24. Sama je, dari sini sampai ke sini 24 je dia bergerak. Ni laju seragam. Dia nak tanya tempoh masa. Sini ke sini berapa? 6 tolak 2. So 6 tolak 2 sama dengan 4. Inilah laju seragam awak. Tempoh masanya. Tempoh masa laju seragam. Okey, C. Soalan C dia tanya, okey, kalau ni unit dia saat Ni kan saat. Okey, C, kadar perubahan laju. Soalan yang sama lagi. Kadar perubahan laju tu apa? Pecutan. Okey. Masih sama, cari kecerunan untuk berapa ni? 6 saat yang terakhir. 6 saat terakhir. Mana 6 saat terakhir? Ni. Macam mana nak tahu? 12 tolak 6, 6. Ni 6. Okey, so kita label 12, kosong. Okey, sini 6, 24. Okey. So, bila kita label, mana X1, Y1? Dia bergerak dari mana? Sini ke sini tau. Dia maksudnya dia balik. So, sini X1, Y1. Sini X2, Y2. Okay, kita ganti sahaja. Ganti. Ikut formula ni. Ni formula ni. Ni dah ni banyak ya. Y2 adalah kosong. Y1 adalah 24. Okay, per X2 ni X2 adalah 12 tolak X1 adalah 6. So kita dapat negatif 24 per 12 tolak 6 6. So kita dapat negatif 4. Okey, ni unitnya apa? Meter saat if 2. Okey. Macam tadi, ini jawapan tau. Awak tak boleh tukar jadi positif. Okey, kenapa? Bila negatif untuk kadar perubahan laju ataupun pecutan, maksudnya dia jadi slow. Maksudnya daripada ni 24 kan? 24 dia slow terus ke kosong. Laju dia berkurang. Bila laju berkurang, dia boleh jadi negatif. Pecutan dia ni, nyah pecutan kita panggil. Laju berkurang, nyah pecutan. Kalau pecutan boleh negatif. Okey? So jawapannya negatif 4. Okey, kita tengok contoh yang terakhir. Okey, contoh yang terakhir. Contoh yang keempat. Okey, diberi rajah di bawah menunjukkan graf laju masa. Okey, laju masa bagi suatu zarah dalam tempoh 10 saat. Okey, 10 saat. Hitung nilai V. Nilai macam sikit. Tapi jangan risau, tak ada apa-apalah. Nilai V kadar perubahan laju adalah dalam 6 saat pertama. 6 saat pertama adalah 4 meter sesaat kuasa negatif 2. Okey. Ini maksudnya apa? Kadar perubahan laju maksudnya pecutan kan? Okey, 6 saat pertama. Ni. Ini masuk 6 saat pertama. Jangan risau ni. Ni 6 saat pertama. So maksudnya dari sini ke sini dia punya pecutan adalah 4. Okey. Jadi mula-mula kita label juga macam biasa. Sini 05. Okey. Sini 6V. Label pun kena betul ya. Jangan salah label. Okey, lepas tu kita letak mana X1. Okey, dia bergerak dari sini ke sini. Jadi sini X1 Y1. Kat sini X2 Y2. Okey, kita selesaikan. Macam mana nak selesaikan? Senang je. Okey, Okey. Ikut formula M, Y2 tolak Y1. Y2 adalah V. So tulis V tolak Y1 adalah 5. V tolak 5 per X2 6 tolak X1 kosong. Sama dengan 4. Dia dah bagi dah ni. Okey. So kita selesaikan. V tolak 5 bahagi 6 sama dengan 4. So V tolak 5 sama dengan 4 darab 6. V tolak 5 kita dapat 4 darab 6 24. Okey, jadi kita nak cari V ni berapa? Sama dengan 24 tambah 5. Jadi kita dapat nilai V sama dengan 29. Dah selesai. Okey. Tu je.
Selesailah V awak 29. Okey, sekarang kita nak cari nilai soalan B pula. Kadar perubahan laju. Kadar perubahan laju lagi. Maksudnya pecutan. Dalam meter sesaat kuasa negatif 2, zarah itu dalam 4 saat terakhir. 4 saat terakhir. Ni, 6 hingga 10. Ni, 10 tolak 6, 4 kan? Inilah 4 saat terakhir awak. Jadi, mula-mula kita label. Ini berapa kat sini? 10, kosong. Kat sini tadi 6V. Tapi kita dah tahu tadi. Ni, kita dah cari nilai V. V awak adalah 29. Okey? Tapi untuk 4 saat terakhir ni, awak kena ingat. Ini, kita bergerak dari sini ke sini. Jadi sekarang, ini adalah X1, Y1. Ini adalah X2, Y2. Dah berubah dah. So, kita cari kadar perubahan laju dia. Y2 tolak Y1 kan? Jadi, kosong. Ini soalan B kosong tolak 29 bahagi X2 10 tolak X1 6. So kita dapat negatif 29 bahagi 4. Okay. So bila kita tekan kalkulator, negatif 29 bahagi 4, kita dapat negatif 7.25. Inilah jawapan awak. Kalau awak tanya apa unitnya, unitnya adalah meter. Ni S negatif 1, lepas tu sini S. Unitnya adalah, tak muat pula cikgu tulis mula negatif 7.25 meter per saat kuasa negatif 2. Meter sesaat kuasa negatif 2. Inilah jawapan awak. Okay. So setakat ni dulu untuk hari ni. Kita jumpa lagi untuk subtopik yang kedua selepas ini. Bye. Assalamualaikum.